Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 11 bagi subjek etika dan peradaban akan membentangkan cara menghormati kaum minoriti di Malaysia. Antara objektif yang dapat kami perolehi ialah yang pertama, kami dapat mengkaji cara-cara menghormati kaum minoriti di Malaysia. Objektif yang kedua ialah kami dapat menganalisis perkara yang dapat meningkatkan keadilan bagi kaum minoriti di Malaysia. Seterusnya ialah siapakah kaum minoriti? Kaum minoriti ialah merujuk kepada kelompok penduduk yang jumlahnya lebih kecil daripada kelompok majoriti dalam suatu populasi atau masyarakat tertentu seperti masyarakat orang asli. Berikut merupakan soalan dan jawapan daripada ChatGPT. Soalan ini dipilih kerana di Malaysia terdapat segelintir kaum yang minoriti. Antara kaum minoriti yang terdapat di Malaysia selain masyarakat orang asli dan pribumi ialah kumpulan minoriti seperti Sikh, Cina Perarakan Kelantan, komuniti Baba dan Nyonya, Ceti, etnik Siam dan Portugis. Setiap kaum ini juga turut mempunyai hak yang tersendiri sebagai rakyat Malaysia. Antara hak yang perlu mereka perolehi sebagai rakyat Malaysia ialah hak dari aspek kesamarataan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Dengan berhasilnya pelaksanaan ini dapat memberikan impak yang besar dan perpaduan di kalangan kaum minoriti dan kaum majoriti. Okey, seterusnya kita beralih kepada analisis. Analisis 1, kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi iaitu memastikan kesempatan ekonomi yang adil bagi semua kelompok masyarakat termasuk kaum minoriti untuk mengurangkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Apa yang kami peroleh dari analisis ini ialah yang pertama, orang asli dianggap golongan masyarakat yang kurang bernasib baik serta terpinggir daripada kaum majoriti yang ada di Malaysia. Yang kedua, masyarakat orang asli mempunyai status ekonomi yang lebih rendah, kemiskinan yang endemik, masalah sosial seperti tahap pendidikan yang rendah, tahap kesihatan yang rendah dan kadar pengangguran yang tinggi. Dasar ekonomi yang dilaksanakan berteraskan falsafah pertumbuhan telah pun dilaksanakan. Ini telah menghasilkan pengurangan kemiskinan yang ketara, penyertaan ekonomi yang lebih seimbang dan perluasan liputan perkhidmatan asas seperti pendidikan dan juga kesihatan ke seluruh negara. Semenjak tahun 70-an, kerajaan telah berjaya membasmi kemiskinan tanpa mengira kumpulan etnik dan telah mengurangkan kadar kemiskinan daripada 49.3% kepada 3.8% pada tahun 2009. Sebagai sebuah keluarga besar, iaitu masyarakat yang hidup bersatu padu, kita mestilah saling bekerjasama, bersatu padu dan berganding bahu untuk mencapai kemajuan yang tinggi. Okey, seterusnya kita pergi kepada analisis yang kedua. Analisis yang kedua ialah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu perkara yang terpenting kepada semua kaum di Malaysia, terutamanya kaum minoritas. Pihak yang bertanggungjawab perlu memastikan akses pendidikan yang adil dan setara bagi semua kelompok tanpa memandang latar belakang etnis dan agama. Fokus utama pendidikan negara mestilah untuk menyediakan akses yang sama rata kepada pendidikan yang berkualiti. Ini merangkumi semua aspek pendidikan termasuklah infrastruktur sekolah, fasiliti dan peralatan sekolah, buku, guru dan sebagainya. Apa yang kami perolehi daripada analisis yang kedua ini ialah yang pertama, grade atau prestasi pencapaian pelajar sekolah di luar bandar dan bandar sangat ketara. Seperti contoh, pada SPM tahun 2022, grade purata pelajar di bandar adalah sebanyak 4.73,
manakala grade purata pelajar di luar bandar adalah 5.16. Hal ini dapat dikenal pasti bahawa taraf pendidikan di bandar adalah lebih tinggi berbanding taraf pendidikan untuk pelajar luar bandar. Yang kedua, ketaksamaan peluang pendidikan di Malaysia merupakan jurang di antara pelajar luar bandar dan bandar seperti prasarana dan infrastruktur yang kurang lengkap di kawasan pendalaman. Yang ketiga, memastikan akses pendidikan yang adil dan setara bagi semua kelompok tanpa memandang latar belakang etnis atau agama. Dan yang terakhir ialah menyediakan akses yang sama rata kepada pendidikan yang berkualiti seperti infrastruktur sekolah, peralatan sekolah dan lain-lain. Seperti contoh, memastikan meja yang mencukupi kepada pelajar, kerusi yang mencukupi dan peralatan sekolah yang adil dan mencukupi kepada pelajar demi memastikan keselesaan pelajar ketika belajar. Kesimpulannya, kaum minoriti di Malaysia menghadapi pelbagai cabaran seperti ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi dan pendidikan, budaya dan lain-lain. Oleh itu, perpaduan kaum di Malaysia amat penting agar dapat mengorak langkah menuju ke arah pembentukan negara dan bangsa serta dapat menjadi sebuah negara yang maju. Selain itu, pembinaan budaya dan dialog antara kaum juga penting untuk melahirkan masyarakat yang inklusif dan adil.